Seperti mana yang diperkenalkan oleh pengurusi majlis sebentar tadi, my name is Abi Murshidin bin Awal. Together with me is Encik Aidil bin Khalid. We are from Amelda, Fuad, Abi and Aidil, firma Guaman. Terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir pada hari ini untuk mendengar satu sidang media yang akan dilakukan oleh kami dan juga pihak KAKA sendiri berkenaan dengan satu kemelut yang berlaku I think dalam minggu ni lah minggu ni. Ini adalah kenyataan pertama yang KAKA akan buat berkenaan dengan isu tersebut, dan we hope that you can get the clear vision of the story daripada KAKA. Dan untuk tujuan tersebut kami telah menyediakan satu laporan ataupun satu salinan kenyataan media yang akan diedarkan oleh pihak kami lah. So tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada partner saya Encik Aidil untuk membuat kenyataan media yang pertama. Terima kasih. Baik, can you pass the statement? Baik, saya akan bacakan dulu kenyataan dari sudut perundangan, dan selepas itu saya akan serahkan kepada KAKA untuk berikan pandangan beliau lah berkenaan dengan perkara ini. Sidang media ini adalah untuk menjelaskan kedudukan kontrak di antara KAKA Azraf dengan Warner Music Malaysia yang kini didesas-desuskan sebagai telah ditamatkan secara tiba-tiba. Perjanjian rakaman di antara KAKA Azraf dan Warner Music Malaysia sepatutnya masih berbaki beberapa tahun lagi, dengan option atau pilihan untuk diperbaharui dan dilanjutkan dari semasa ke semasa, seperti mana yang telah berlaku dalam kontrak-kontrak sebelum ini di antara KAKA dengan Warner Music Malaysia sejak dari tahun 2018 lagi. Walau bagaimanapun, pada 1 Disember 2023, iaitu pada hari Jumaat yang lalu, KAKA telah diserahkan dengan satu notis penamatan oleh pihak pengurusan Warner Music Malaysia. Notis penamatan ini adalah seperti dilampirkan dalam lampiran 1 di halaman belakang kenyataan media ini. Seperti yang dapat diteliti, notis penamatan itu hanya memaklumkan bahawa ia akan berkuat kuasa pada 31 Disember 2023, iaitu tempoh notis selama 30 hari, tetapi tidak menyatakan sebab-sebab mengapa ia ditamatkan. Walau bagaimanapun, kronologi kejadian atau insiden yang berlaku sebelum daripada penamatan itu membolehkan pihak-pihak yang terbabit, termasuk para pengguna media sosial, membuat rumusan bahawa besar kemungkinan penamatan ini adalah rentetan daripada satu DM atau direct message yang dihantar oleh KAKA kepada seorang pelakon Australia, Nathaniel Buzolik, sebagai reaksi balas terhadap video propaganda negara haram Israel yang dikongsikan pelakon Australia itu di dalam akaun Instagramnya. DM itu telah dihantar oleh KAKA untuk menegaskan kemarahannya terhadap propaganda Israel serta bersolidariti dengan rakyat Gaza yang dibedil dan dibunuh dengan kejam. Hal ini akan dijelaskan oleh KAKA sebentar lagi dengan lebih lanjut. Namun demikian, di pihak peguam memandangkan seperti yang dinyatakan tadi, tiada sebarang sebab munasabah yang telah diberikan oleh pengurusan Warner Music Malaysia di dalam notis penamatan tersebut, maka kami meminta Warner Music Malaysia untuk memperjelaskan perkara ini. Adakah benar penamatan itu adalah disebabkan oleh DM KAKA yang bersimpati dan bersolidariti dengan rakyat Palestin dan Gaza serta menempelak Israel. Walaupun pada hari ini ada kenyataan daripada Warner Music Malaysia, tetapi kenyataan itu masih tidak jelas. Dia cuba menyatakan ada perkataan-perkataan tertentu yang digunakan oleh KAKA, tetapi tidak menyatakan secara jelas sebab yang sebenar. Sekiranya tidak benar bahawa KAKA ditamatkan kontrak kerana sokongan kepada Palestin dan Gaza, maka kita minta Warner Music untuk nafikan
come clean with your explanation. Di kala kekejaman, pembedilan dan pembunuhan masih berterusan dari sehari ke sehari dan setiap dari kita menyaksikan gambar-gambar, video-video menyayat hati kanak-kanak serta orang awam yang menjadi mangsa rejim Zionis, maka berdiam diri atau mengambil pendirian neutral bukanlah satu pilihan. Bahkan seperti yang pernah diungkapkan oleh penerima hadiah Nobel Keamanan Desmond Tutu dalam melawan rejim apartheid di Afrika Selatan, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. Di pihak peguam, kami juga telah menghantar surat balasan terhadap notis penamatan tersebut bagi pihak KAKA bertarikh 5 Disember 2023, iaitu semalam, kepada pengurusan Warner Music Malaysia. Intipatinya antara lain mengambil maklum penamatan kontrak KAKA, tetapi dalam masa yang sama merizabkan segala hak KAKA di sisi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada jika perlu untuk memfailkan permohonan-permohonan di mahkamah. Setelah penelitian dan perbincangan yang lebih lanjut di antara kesemua pihak. Tetapi ini hanyalah jalan akhir sekiranya ia dapat diselesaikan secara baik dengan mengambil pendekatan menang-menang tanpa perlu memanjangkan pertikaian, maka sudah tentu itu adalah lebih baik. Di pihak KAKA, kami percaya KAKA tidak akan berdiam diri dan akan terus bersolidariti dengan rakyat Gaza beserta dengan aspirasi negara Palestin yang merdeka from the river to the sea. Saya serahkan seterusnya kepada KAKA untuk memperjelaskan pendirian. Terima kasih kepada Tuan Aidil. Okey, sebelum KAKA mulakan, KAKA nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir hari ini. KAKA hargai kedatangan anda semua pada hari ini. Dan KAKA ingin mulakan statement KAKA lah pada hari ini sebagai artis yang bersama dengan Warner Music dan juga artis yang paling lama bersama dengan Warner Music. KAKA percaya paling kurang KAKA berhak untuk mendapatkan sebab yang rasmi kenapa KAKA diberhentikan kontraknya bersama dengan Warner Music Malaysia. Jadi tapi sejujurnya KAKA tak terkilan pun kontrak ni ditamatkan. Cuma KAKA terkilan dengan caranya yang secara tiba-tiba dan tidak memberi KAKA ruang untuk kita berbincang ataupun dengan lebih jelas, walaupun tempoh yang diberikan dalam masa 30 hari. Tetapi berkenaan dengan DM yang KAKA hantarkan kepada seorang pelakon Nate Bass yang berasal daripada Australia tu, KAKA menghantar message tu sebenarnya lah, DM tu sebenarnya KAKA reply kepada video propaganda yang KAKA saksikan, yang KAKA rasa ianya sesuatu yang menyedihkan bila kita lihat saudara mara kita yang berada di Palestin ditindas, dibunuh, bayi yang ditinggalkan di hospital sebegitu rupa, dan diorang boleh katakan di dalam ini konteks dia lah, KAKA dah tak ada dah video tu 24 jam je sebab Instastory kan. So bila KAKA tengok Instastory tu, dia kata macam kita di Israel, masa tu dia tunjuklah dia di Tel Aviv, okay? Kita di Israel ni kita memilih kehidupan, tapi mereka di Gaza memilih kematian. Of course KAKA sebagai umat Islam, seorang Muslim, wanita, ibu, KAKA rasa macam benda tu sangat kejam lah untuk diperkatakan, sebab bukannya orang Palestin yang memilih untuk mati, sedangkan Israel menjajah Palestin. Israel ni sebuah negara yang haram, sebuah negara yang sememangnya penjajah dan juga banyak melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi KAKA rasa untuk KAKA meluahkan perasaan KAKA itu tidak salah, dan KAKA rasa berdiam diri bukanlah jalan sebenarnya
untuk kakak, walaupun dalam ruang yang sekecil, kapasiti yang sekecil macam tu, macam DM macam tu pun kakak rasa kakak berhak untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka lakukan kepada our brother and sisters yang berada di Gaza, Palestin. Jadi kakak reply DM itu sebenarnya untuk ialah mengatakan tidak adil, untuk dia mengatakan tentang orang-orang Gaza memilih kematian dan orang-orang Israel memilih kehidupan. Bagi kakak itu tidak adil lah untuk dia katakan sebegitu. Dan kakak pun dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang sangat marah, kakak memilih untuk reply DM tu. Tapi kakak tak nafikan kakak boleh gunakan perkataan yang lebih elok. Tapi again, sebagai orang yang mempunyai rasa simpati, rasa peri kemanusiaan, jadi kakak reply mungkin dalam keadaan yang sangat marah. Kakak telah melemparkan, dan kakak nak tegaskan di sini itu adalah DM. Kakak tak mengundang orang lain untuk bersama-sama membenci seperti mana yang kakak letakkan di dalam DM itulah. Not a hate speech. Ya, itu bukan hate speech. Kakak DM, tetapi mereka menggunakan DM kakak tu dan tularkan dan dapatkan perhatian orang ramai dan cuba untuk twist benda tu macam kakak ni orang yang bersalah. Tapi apa yang kakak boleh tekankan di sini, apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestin sama sekali tidak bermoral. Jadi kalau dia expect untuk kakak bermoral kembali kepada mereka, kakak rasa mereka tidak layak untuk mendapat perkataan yang bermoral lah daripada kakak. Itu personal view kakak lah terhadap negara Israel. Dan kakak cuba nak menegaskan juga di sini, kakak bukannya anti perkauman, kakak bukan anti semai, sebab kakak tahu yang kakak sebut di situ Israel. Israel sebuah negara yang haram, penjajah, yang banyak melanggar undang-undang antarabangsa. Kakak bukan cakap Yahudi, sebab dua ni berbeza. Tak semua Yahudi menyokong apa yang dilakukan Israel terhadap Palestin dan Gaza. Jadi kakak rasa kakak cuma menjadi seorang manusia, seorang ibu, seorang wanita yang mempunyai perasaan simpati kepada mereka yang berada di Gaza, dan kakak reply DM yang macam tu, dan tak sangkalah dia boleh jadi sampai tular sampai macam ni sekali, dan tak pernah berniat pun nak mengajak orang ramai semua ada perasaan benci ke apa ke kan. Kita nak bersolidariti je bersama dengan Gaza, Palestin. Dan kakak rasa kakak takkan berubah pendirian kakak. Kakak tetap akan bersama dengan mereka yang berada di Palestin dan Gaza. Kakak tetap akan bersama dan takkan berhenti bersolidariti bersama Palestin. Ya, kakak harap orang tak pandang kakak ni macam kakak ni cuba nak mengajak hate speech lah. Kakak di sini cuba menegakkan hak-hak dan juga cuba untuk mempertahankan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Dan yes, I admit I could have used a better words, but I say what I say. Saya tak nak pandang belakang lagi dah. Saya dah cakap dah. Jadi I have to take the accountability lah sekarang ni kan. Jadi berbalik kepada kita punya perjumpaan hari inilah, PC hari ini, berkenaan dengan kontrak kakak dan juga Warner Music. Ya, kakak dah dapat surat penambatan kontrak, dan kakak akur kalau ianya betul, kakak terima. Tapi untuk macam dia punya alasan tu semua kakak tak dapat, kakak terkilan dekat situ je. Tapi it's okay, I terima. Tapi untuk dalam undang-undang ataupun apa yang diorang nyatakan di dalam notis itu haruslah diperhalusi dengan peguam-peguam kakak, sebab kakak rasa ianya very one-sided. Jadi sebab itu kakak bersama dengan lawyer lah untuk hal ini, untuk kes ni. Tindakan yang kakak ambil mana?
tamat ke? Macam mana ke? Kita tak adalah nak pergi sampai ke situ kan. Belum, tak adalah terfikir situ. Cuma kita kalau boleh nak minta secara rasminya bagi tahu kakak sebab dalam surat kakak dapat statement daripada Warner hari ni. Itu pun dia kata word daripada apa-apa yang kakak sebut lah, tapi dalam surat termination ni tak ada diletakkan di dalam surat tu lah. Jadi kakak harap kalau dia boleh make it official kenapa kakak diberhentikan, itu lebih baik lah. Dan ya, tindakan kakak itu jelas sebenarnya. Kakak nak be able to tell the truth. Kakak tak nak diamkan. Kakak nak bagi tahu benda sebenar. Inilah benda sebenar dia. Ada tawaran ganti rugi tak yang ditawarkan pihak sana? Tak ada. Tak ada. Tamat lebih awal kan? Ya, tamat lebih awal. Tak ada ganti rugi ke yang ditawarkan ke apa, tak ada? Tak ada. Kakak betul tak ada satu dokumen yang perlu kakak tanda tangani yang mengatakan kakak tak boleh bagi apa-apa statement selepas kontrak ditamatkan? Dia dalam notis penamatan yang dihantar pada Jumaat yang lalu, memang ada klausa yang ditegaskan oleh pihak Warner Music Malaysia yang melarang kakak daripada membuat sebarang kenyataan berkenaan dengan penamatan tersebut. Tetapi kita juga sudah membalas notis penamatan itu dan kita maklumkan kepada Warner Music Malaysia bahawa no, you are not in any position to dictate what kakak can or cannot do. Sebab dia untuk ada sesuatu klausa itu binding, dia kena dipersetujui oleh kedua belah pihak. Jadi Warner tidak boleh serta-merta tiba-tiba je nak impose apa-apa clause baru terhadap kakak sekiranya ia tidak pernah dipersetujui sebelum itu. Ada perbincangan tak sebelum tamat penambatan tu dibuat dengan kakak, by call ke, perjumpaan ke? Kita ada berjumpa tapi bukan perbincangan lah. Memang macam untuk sign lah the mutual termination tu. Bila tu? 30 November. 30 November. Kakak tak sign. Sebab itulah kakak bersama dengan lawyer lah untuk perhalusikan terma-terma yang diorang letakkan pada kakak kan. Jadi sebab tu kakak tak sign dan mereka keluarkan unilateral termination letter, which is itu bermaksud macam one side punya termination lah. So itu pun kita go through dengan lawyer juga, dan di situ pun dia ada statekan jugalah, macam dia remind kakak untuk tidak mengeluarkan apa-apa statement ataupun secara direct atau indirectly tentang penamatan kontrak. Tapi kakak masa perjumpaannya kakak cakap tadi tu, kakak dia tak minta penjelasan sebab yang terperinci kenapa kakak ditamatkan kontrak? Kakak cuba cakap, kita I can say right, polisi 20 orang tu. Okay, kakak ada cakap, kakak ada tanya, dan mereka menegaskan kakak bercanggah dengan global policy. Plus polisi daripada pihak global lah. Itu yang diorang katakan. Sebelum ni pihak bersama Warner Music ada warning awal-awal ke supaya jangan keluarkan apa-apa kenyataan berkaitan dengan Israel? Tak ada. Tak pernah. Tak berapa lama kakak dengan Warner Music? Secara kakak bersama dengan Warner Music, kalau secara kalau total lah kakak bekerja sama dengan Warner ni 8 tahun, more than 8 years. Tapi secara rasmi kakak dengan Warner 4 tahun. So patutnya habis lagi berapa tahun? 2000. Sebab ada perkara-perkara yang tak boleh disebut. Antara perkaranya ialah terma spesifik dalam perjanjian. Termasuklah the terms of the agreement tu tak boleh disebut. Tapi memang ada berbaki beberapa tahun lagi. Few years lagi lah. Tak boleh nak kena bila tamat. Tak boleh nak cakap lah. Ada few years lagi, beberapa tahun lagi. Tapi mengikut perancangan kakak nak kekal bersama Warner ke sebelum ni ke macam mana? Kalau perancangan personal kakak boleh cakap? Okey, sejujurnya boleh cakap tak? Boleh. Sebenarnya kakak memang nak boleh kan cakap.
perancangan? Perancangan tu tak adalah, tapi macam ni kita pernah lah. Mungkin dalam perkara ni isu ni takkan timbul kalau tak ada penambatan ni. Maknanya kalau misal kata kontrak ni ataupun insiden ini tidak berlaku, maknanya rancangan dia untuk meneruskan atau tidak, itu tidak timbul lah. Betul. Dia Yalah. disebabkan ada penambatan ini dan kakak terpaksa keluar daripada kontrak tersebut. So ada mana-mana yang tolak untuk pelamar kakak ke? Apa dia? Ada mana-mana rekod label ke yang ni? InsyaAllah kalau ada, I buka. Kakak, kesan isu ni kepada karier kakak sendiri macam mana? Kakak tengok ni dari sudut yang positif. Sebab kakak tahu kakak bersama di pihak yang betul, di pihak yang benar. Jadi setakat ni baru beberapa hari kan, kakak nampak positif saja yang ada. Dan kakak probably tak nak tengok yang negatif dia. Sebab kakak rasa apa yang kakak buat ni untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Jadi kalau dia mendatangkan macam kesusahan sikit pada kakak pun, kakak boleh rasa ini adalah jihad kecil daripada kakak. Ada tak show-show yang dibatalkan? Tak ada, Alhamdulillah. Tak ada. Show tak ada lah. Tak ada. Bila isu ni timbul sebab dia dah sampai label antarabangsa kan, ada tak Ya. kakak dapat DM yang mengentung kakak? Ui. Ada. Boleh tengok kat Twitter. Adalah. Tapi benda tu kakak tak terkesan lah. Sebab kakak tahu kakak berpegang teguh dan dengan apa yang kakak dengan pendirian kakak lah. Jadi benda tu tak mengganggu kakak. So apa susulan sebenarnya yang pihak lawyer nak buat? Kalau ikut apa yang kita dah balas kepada surat notice termination tu, kita nyatakan kita membuka ruang untuk perbincangan dengan pihak Warner Music. Sebab bila berlaku penamatan, dia ada kesan-kesan selepas penamatan. Jadi kesan-kesan selepas penamatan itu kita buka ruang untuk perbincangan, dan kalau perbincangan itu berjalan baik, maka bolehlah diselesaikan secara baik. Tapi kalau misal kata ada perkara-perkara yang sukar untuk nak dapat persetujuan bersama berkenaan dengan masa depan kakak nanti, maka kemungkinan akan adalah pemfailan di kes di mahkamah dan sebagainya. Tapi itu masih terlalu awal dan kita cuba elak. So maksudnya minta Warner ganti rugi, atau kalau diorang tak... Bukan, kita tak minta apa-apa ganti rugi. Di tahap ini kita tak minta ganti rugi. Tapi kita nak minta kesan-kesan selepas daripada penamatan itu. Contohnya berkenaan isu royalty dan sebagainya. Benda itu akan diperhalusi untuk diperbincangkan, sebab walaupun ditamatkan, tapi lagu-lagu kakak masih dimainkan dan sebagainya. Jadi perkara itu kita buka ruang untuk perbincangan. Maknanya kalau diorang tak setuju atau ada dispute, akan bawa ke mahkamah lah. Kita cuba elak, tapi kalau terpaksa, maka itu adalah jalan terakhir. Tempoh masa tak yang diberikan? Tempoh masa mungkin 2 minggu ke, seminggu ke? Tempoh masa tak ada. Tak ada tempoh masa. Masa I dapat yang first letter tu is on the 30th, 30 Disember. Tapi bila I tak sign, dan the next day mereka keluarkan unilateral letter tu lah. Jadi memang tak ada masa untuk ni lah, untuk kakak. Maksudnya tempoh masa ni kan sedangkan alasan dia nak pergi. Mungkin ada tempoh masa untuk orang bagi tahu seminggu ke? Tak ada masalah. Kakak rasa tak kakak tertindas ke macam mana sekarang? Kakak rasa rasa macam ni, rasa macam mangsa juga. Tapi kakak macam nak cakap, rasalah ditindas. Tapi Ada orang yang menangkap kakak sebagai hero, ada pejuang dalam Alhamdulillah. perasaan kakak sendiri macam mana? Itulah, kakak sebenarnya pun tak nak berbangga sangat pun kan dengan apa yang terjadi. Tapi kakak yakin sesama kita semua rakyat ataupun umat Islam lah, Muslim terutamanya, faham apa yang kakak maksudkan daripada DM tu. Faham, dan kakak rasa boleh relate lah dengan kakak kan. Jadi kakak berterima kasih lah kepada mereka yang banyak beri sokongan kepada kakak. Kakak dapat DM, kakak dapat komen yang semuanya memberi kata-kata semangat kepada kakak, which kakak sangat-sangat menghargai dan bersyukurlah ada mereka yang
dapat melihat sudut tu sama seperti kakak. Kakak diminta untuk selesaikan apa-apa komitmen yang bersama Warner yang belum selesai kan. Apa lagi komitmen yang kakak kena buat dengan diorang? Itu within the contract. Jadi kakak tak boleh cakap lah. Jadi artis pertama yang ditamatkan kontrak sebab bersuara. Apa mungkin ada nasihat ke pandangan kakak kepada kawan-kawan lain, sebab yang lain nampaknya dah rasa macam lebih aware yang tu kan. Dia terpulang kepada individu lah. Sebab benda ni atas risiko masing-masing kan. Apa yang mereka punya kepentingan ataupun apa yang diorang cuba pertahankan, itu semua hak individu. Jadi ini jalan kakak, ini yang kakak pilih. Jadi kakak okey je lah. Jadi untuk orang-orang lain, kakak harap kita yang bersama-sama dengan Palestin dan Gaza ni gunakan suara kita. Suara kita ni kecil je sebenarnya, tapi mungkin dapat memberi impak kepada mereka yang berada di sana kan, di Gaza dan di Palestin. Jadi kakak harap mereka berani untuk menyuarakan, tapi mungkin dengan cara yang lebih baik. Itulah. Ada penyesalan tak kakak? Tak ada. Saja itu. Kita tidak ada bagi apa-apa tempoh setakat ini, sebab kita kena ingat bahawa kakak setakat hari ini masih di bawah Warner. Sebab penamatan hanya berkuasa 31 Disember. Jadi selepas daripada itu barulah kita akan tengoklah sama ada progres ataupun tidak. Okey, terima kasih semua. Kita terus. Itu pun kita tak boleh nak tak boleh reveal sebab itu dalam kontrak punya ni. Komen Ella dah hantar voice note kat kakak tadi. Kakak baca bismillah. Good luck. Kakak boleh cakap apa-apa. Dia cuma minta kakak just stay strong. Tadilah tu pesanan dia lah tadi, stay strong, baca bismillah sebelum mulakan. Dan dia kata Ute with you lah. Ella dia bersama kakak lah. Jadi dia kata jangan takut, jangan risau. Janji kakak kepada peminat di luar sana yang career kakak tidak akan berhenti di sini. Yes, kepada peminat-peminat kakak yang berada di luar, kakak harap anda semua bersama kakak bersolidariti bersama Palestin, dan kakak tak berhenti di sini. Ini adalah permulaan untuk kakak melangkah berdiri di kaki sendiri. InsyaAllah kakak akan cuba yang terbaik, kakak akan berikan yang terbaik, dan insyaAllah kakak akan always spread positivity kepada anda semua, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Thank you. Love you guys. Thank you so much. Apa yang kakak dah bagi tadi dengan lawyer, enough untuk anda semua. Biaya one-to-one interview seperti yang dah dimaklumkan, ini memang one shot saja. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you.